Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustazah ucapkan semoga anak-anak Ustazah masih tekun menghadapi sesi pembelajaran dan pemudacaraan di rumah, iaitu PDPR ataupun kita panggil home based learning, sebab kita masih lagi berada dalam minggu-minggu akademik, tapi kita dah berada di minggu yang tak akhir pun, bermakna kita hanya ada lagi sekali lagi kelas lepas ni, lepas sesi yang ini. Okey, Ustazah hari ini memang nak fokus kepada tajuk baru, iaitu larangan mempersendakan agama. Okey, larangan mempersendakan agama ni berada di bawah bidang Al-Quran. Dan ayat tilawah yang perlu kamu fahami, kemahiran membaca dan kemahiran tajwidnya ialah dari petikan ayat 70 surah Al-An'am. Okey ya, surah Al-An'am ayat 70 ni merupakan ayat kefahaman. Bermaksud ada beberapa perkara yang perlu kamu kuasai bagi tajuk ayat kefahaman. Okey, apakah yang perlu kamu kuasai untuk ayat kefahaman terutamanya? Pertama, kamu mesti faham, mesti mahir untuk membaca bacaan tilawah. So, bermaksud pada surah Al-An'am ayat 70 ni, kamu mesti mahir memperdengarkan bacaan Al-Quran kamu. Itu yang dimaksudkan dengan tilawah, membaca Al-Quran. Membaca dengan penuh tartil dan tajwid. Dan itu jugalah fokus Ustazah untuk video pengajaran kali ini. Ustazah akan bacakan surah Al-An'am ayat 70 dengan bacaan tartil dan tajwid untuk kamu jadikan panduan dan contoh semasa kamu membaca. Okey, for sure untuk ayat kefahaman, Ustazah ulang lagi sekali. Ayat bidang Al-Quran dia ada 3 aspek. Pertama, ayat tilawah. Kedua, ayat kefahaman. Dan ketiga, ayat hafazan. Jadi, fokus kepada surah Al-An'am ayat 70 ni ialah ayat kefahaman. Okey? Apa maksud ayat kefahaman? Bermaksud kamu kena faham ayat tu. Faham apa? Okey. Faham potongan ayat, maksud potongan ayat. Ya, maksud potongan ayat mesti kamu kuasai. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 70 ni, okey, ayat 70 maksudnya cuma satu ayat. Tapi ada 7 potongan ayat yang perlu kamu fahami. Ya, ayat 70 surah Al-An'am ni hanya satu ayat saja, tapi ada 7 potongan ayat yang mesti kamu fahami maksudnya. Okey, itu perkara yang pertama untuk ayat kefahaman, maksud potongan ayat. Perkara yang kedua ialah tafsiran ayat. Ya. Dalam ayat 70 surah Al-An'am ni ada 3 fahaman ayat, iaitu kupasan tafsir yang perlu kamu kuasai, iaitu bentuk perbuatan mempersendakan agama, iaitu contoh-contoh perbuatan yang mempersendakan agama, cara menjaga kesucian agama dan kesan mempersendakan agama. Okey, ini untuk perkara yang kedua bagi ayat kefahaman. Okey, perkara yang pertama tadi maksud potongan ayat. Perkara yang kedua ialah kupasan tafsir ayat, iaitu kefahaman yang patut kamu kupas daripada ayat. Okey, ada 3 isi kecil. Dan perkara yang keempat, kamu mesti kuasai pengajaran ayat. Okey, mana-mana tajuk ayat kefahaman, kamu mesti fahami pengajaran ayatnya. Okey. Lagi sekali, Ustazah ulang, mana-mana ayat kefahaman mesti kamu fahami maksud potongan ayat, kupasan tafsir dan pengajaran ayat. Kupasan tafsir itulah yang merujuk kepada kefahaman ayat, berbeza mengikut tajuk. Okey. Untuk video pengajaran kali ini, Ustazah fokuskan kepada bacaan tilawah dan juga maksud potongan ayat. Okey ya.
Sekarang kita teruskan kepada bacaan tilawah bagi ayat 70 surah Al-An'am. Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 37. Okey, Ustazah baca sekarang. Dengarkan dan semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Okey, begitulah bacaan ayat 70 surah Al-An'am. Ustazah harap kamu putar rakaman ni banyak kali untuk pendengarkan cara bacaan tilawah bertartil dan bertajwid bagi ayat 70 surah Al-An'am. Okey, seterusnya kita pergi kepada kita masuk hukum tajwid sikit Okey. Kalau ikutkan hukum tajwid yang kita dah belajar pada silibus tingkatan 4 ialah mad silah, betul tak? Mad silah, qalqalah dan mad lazim. Apapun kita boleh sentuh juga mana-mana hukum tajwid lain di sini. Okey, contohnya di sini allazina. Allazina ialah alif lam syamsiah. Okey. Kemudian di sini ada apa? Nafsum bima kasabat. Nafsum bima kasabat. Masa nak bunyikan mim tu, sengitkan bibir sikit untuk regangkan bibir barulah jadi hukum iklab Nafsum bima kasabat. Nampak mim panjang mim yang ekor ke bawah ni, ini bila nampak ni bertemu dengan ba ni bermaksud hukum iklab. Okey. Dan hukum tajwid ketiga yang Ustazah nak sentuh, kita saja-saja je lah adalah hukum mad arid li sukun Mad yang berlaku semasa kita waqaf. Ya, di sini ada huruf mad dan terpaksa waqaf. Jadi di sini kita ada hukum mad arid li sukun. Okey, itu sajalah hukum tajwid yang Ustazah nak sentuh serba sedikit. Okey, seterusnya. Okey, minta maaf mungkin video Ustazah ni tutup nota ni, tapi nota ni kamu akan dapat soft copy-nya nanti, jadi rujuk Okey. Wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Ini adalah potongan 1. Okey, Ustazah dah pecahkan maksud mengikut perkataan. Ustazah dah bagi maksud ikut kalimah dan di bawah ni ada maksud ayat lengkap. Okey? Wazar, wazaril ladzina. Wazar maksudnya tinggalkanlah alladzina takhazu dinahum, orang yang menjadikan agama mereka la'iba, bahan permainan, walahwa, senda gurau. So dalam ayat ni Allah memerintahkan perintah meninggalkan orang yang membuatkan agama mereka jadi bahan permainan dan gurauan. La'iba, bahan mainan, lahwa, senda gurau. Okey, Ustazah harap kamu boleh pecahkan maksud kalimah tu untuk membina ayat kefahaman yang baik. Okey, kemudian kita pergi kepada maksud potongan 2. Maksudnya, mana potongan ayat kita yang kedua? Wa gharrathumul hayatud dunya. Wa gharrathum telah ditipu daya Hum di sini bermaksud mereka.
mereka yang menjadikan bahan agama sebagai bahan mainan dan senda gurau telah ditipu daya oleh kehidupan dunia. Al-hayatud dunia, kehidupan dunia. Okey, slide seterusnya kita pergi kepada potongan yang ketiga. Okey, wazakir bihi an tubasala nafsum bima kasabat. Wazakir bihi an tubasala nafsum bima kasabat. Di sini pun ada fi'il amar juga. Allah pesan ya, wazakir, ingatkanlah mereka dengan Al-Quran. Bihi di sini bermaksud Al-Quran. Peringatkanlah mereka, mereka siapa yang menjadikan agama sebagai bahan senda gurau itu dengan Al-Quran. Peringatkanlah mereka itu dengan Al-Quran. Antubasala nafs. Jika seseorang daripada mereka itu terjerumus, jika terjebak, dengan hasil pekerjaan mempersendakan agama. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran bagi mereka yang terjebak dengan aktiviti mempersendakan agama. So Allah pesan pada kita, jika kita nampak ataupun berlaku di hadapan kita, orang yang dekat dengan kita terlibat dengan gejala mempersendakan agama, hendaklah kita peringatkan mereka dengan Al-Quran. Okey, itu maksud potongan yang ketiga. Okey, kita pergi potongan yang keempat. Laisa lahum min dunillahi waliyyun wala syafi'. Okey, laisa laha min dunillah. Tidak ada bagi orang itu pelindung, wali, ya, pelindung min dunillah, selain Allah. Tidak ada bagi orang itu pelindung selain Allah. Wala syafi' dan tidak ada juga pertolongan. Okey, nanti kamu betulkan dekat sini ya. Tidak ada penolong Syafi' bermaksud penolong. Ustazah lupa ni. Okey. Penolong nanti betulkan dekat nota. Syafi' ialah penolong. Okey, kemudian slide seterusnya. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Wa in ta'dil, jika orang yang mempersendakan agama itu ingin menebus kesalahan itu dengan tebusan yang setimpal, kulla 'adlin la yu'khadh minha. Dia tidak akan diterima Bermaksud maksud ayat lengkap di sini ada Jika orang itu ingin menebus kesalahan mempersendakan agama dirinya, maksudnya jika orang itu ingin menebus dirinya. Kenapa nak menebus diri? Kerana ada kesalahan mempersendakan agama. Dengan segala jenis tebusan, nescaya orang itu tidak akan diterima. Nescaya tebusan orang itu tidak akan diterima. Okey, seterusnya potongan ayat yang ke-6. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Ulaika, mereka itulah. Alladzina ubsilu, dihancurkan oleh Allah. Orang yang mempersendakan agama ini akan dihancurkan oleh Allah. Bima kasabu, atas dasar apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Mereka itulah yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Apakah yang diusahakan oleh mereka itu? Usaha mereka mempersendakan agama. Itu adalah jaminan daripada Allah. Orang yang mempersendakan agama akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi kepada potongan ayat yang ketujuh, iaitu potongan ayat kita yang terakhir. Lahum syarabun min hamim wa'azabun alim bima kanu yakfurun. Potongan ayat dia. Lahum syarabun min hamim wa'azabun alim bima kanu yakfurun. Ya, bacaannya lahum syarabun min hamimin wa'azabun alimun bima kanu yakfurun. Okey. Di sini ayat potongan ayat ketujuh ni Allah menjelaskan bentuk hukuman yang akan dikenakan kepada mereka yang mempersendakan agama. Apakah bentuk hukuman mereka? Ada dua Syarabun min hamim, minuman yang menggelegak lahum untuk mereka Minuman yang menggelegak untuk mereka.
Dan wa azabun alim, azab yang pedih, ya, azab yang menyakitkan. Bima kanu yakfurun, dengan apa yang telah mereka kufurkan, iaitu apa yang telah mereka ingkarkan, apa yang telah mereka degil-degilkan, ya. Sudah dipesan jangan mempersendakan agama, tapi mereka tetap degil. Jadi mereka, inilah perbuatan kufur mereka, ya, mempersendakan agama. Apakah balasan yang akan mereka dapat? Syarabu min hamim wa azabun alim, ya, minuman menggelegak dari api neraka dan juga azab yang pedih, ya, siksaan yang menyakitkan. Okey. Uh, uh, untuk video kali ini, Ustazah berhenti sampai di sini. Kita akan sambung untuk siri 2 pada nota yang akan datang. Ustazah harap video ini membantu pemahaman kamu untuk mengerti maksud potongan kalimah. Dan Ustazah suka nak ingatkan, jangan lupa berlatih bacaan ayat tilawah untuk memperbaiki cara bacaan dan tajwid kamu. Okey, sekian saja untuk kali ini. Ustazah ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.